Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan salam sejahtera. Selamat datang pada pada petang ini. Dan tajuk pidato saya pada petang ini iaitu berhijab, satu penilaian bagi kita semua. Balighu anni walau ayah, maknanya apa? Sampaikanlah tentangku, iaitu apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sepotong ayat. Baiklah tuan-tuan, ini apakah dia? Adakah ini kain lap meja? Adakah ini kain lap tingkap? Adakah ini kain cadar? Atau ini apa? Tempat lap, tempat letak TV? Tidak, bukan, adalah kain tudung, tuan-tuan. Yang mana sekarang ini kebanyakan manusia telah pun lupa kepentingan kain tudung. Adalah ini tiada nilai, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah ini tiada nilai dalam agama Islam? Kita sibuk menilai diri kita sendiri, menilai keluarga kita, menilai masa kita, tetapi kita tidak pernah menilai kepentingan tudung yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apakah hukum kita menutup aurat? Adakah ini adalah fashion semata-mata? Adakah ini adat kita? Tidak lain tidak bukan, adalah wajib dalam ke atas orang Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haq walau kana murran. Katakanlah perkara yang benar walaupun pahit. Minta maaf tuan-tuan, mungkin kita sendiri tidak menjaga aurat kita, ataupun isteri kita tidak menutup aurat kita, ataupun adik-adik kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita tidak menutup aurat kita. Muhasabah dalam diri kita, tuan-tuan. Saya bukannya tidak berniat untuk menyakiti ataupun terkena sesiapa, tetapi inilah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah An-Nur ada mengatakan tentang kepentingan ataupun kewajipan kita menutup aurat, menutup tudung hingga melabuhkan, sehingga ke paras dada kita. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan keadaan orang yang tidak menutup aurat ketika dalam gambaran dalam Isra Mi'raj. Apa tuan-tuan mungkin pernah baca cerita tersebut, iaitu perempuan ataupun wanita yang digantung rambut mereka di dalam api neraka. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ini kita tahu dan kita perlu sedar, kita perlu ambil berat. Bila digantung, kemudian dibakar api neraka daripada bawah sehingga badan mereka panas, sehingga kepala otak mereka menggelegak. Itu siasat api neraka bagi orang ataupun wanita yang tidak menutup aurat. Bagaimana tuan-tuan, minta maaf, kalau kita tidak menegur mereka, maka dosa juga kena kepada kita. Dalam Al-Quran ada menyebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa dia? Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kalau kita tidak mengikut ataupun kita tidak bertindak untuk menggalakkan atau menyuruh anak kita, isteri kita menutup aurat, maka terimalah kita azab api neraka. Walaupun kita menutup aurat sepenuhnya, kita juga terkena soal oleh Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita wajib menutup aurat. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya telah berusaha di sekolah menggalakkan anak murid kita menutup aurat. Alhamdulillah, kebanyakan mereka pada mulanya mereka boleh berubah. Dalam 80% mereka boleh berubah. Akan tetapi malangnya sebahagian ibu bapa mereka tidak faham, sampai kata kenapa ustaz paksa anak tutup aurat, kamu tutup aurat? Dia kata kenapa kita paksa?
saya paksa tuan ataupun Allah Ta'ala yang paksa. Nampak? Begitu ceteknya pemikiran mereka. Yang saya sedihkan pelbagai alasan yang mereka bagi kepada anak mereka supaya anak mereka tidak tutup aurat. Contohnya, mereka masih kecil lagi. Bagaimana pula zaman sekarang ni sekolah menengah yang kebanyakan mereka tidak menutup aurat. Kemungkinan daripada kecil mereka tidak dididik dengan menutup aurat. Yang kedua, alasan mereka apa? Panas. Panas lagi api neraka. Sampai kena gantung, kena bakar daripada bawah. Panas ke tak panas? Lebih panas daripada di dunia. Ataupun ada mereka ni tidak bersedia. Ibu bapa mereka yang tidak untuk aurat pun kata saya tidak bersedia lagi. Bagaimana tuan-tuan? Tidak bersedia macam mana? Adakah sampai Israel datang, awak dah sedia ke belum nak mati? Saya belum bersedia. Kenapa? Israel tanya. Sebab saya belum tutup aurat lagi. Dia kata macam tu kan. Saya belum tutup aurat lagi. Tunggulah dulu seminggu 2 minggu saya tutup aurat. Saya berzikir semayang barulah bagi saya ambil nama saya. Bagaimana? Begitu ceteknya pemikiran mereka. Bukankah dengan menutup aurat, dengan berpakaian yang cantik tutup semua adalah pribadi seorang Muslim yang sejati, ikut perintah Allah. Mereka ni di kalangan orang yang dipercayai. Mereka ni golongan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting bagi kita semua. Jadi tuan-tuan, saya sarankan, buat akhirnya saya sarankan kepada kita semua agar jagalah diri kita. Kita lelaki sentiasa tutup aurat, perempuan yang beragama Islam tutup semua seluruh tubuh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Arahkan. Yang penting kita disiplin diri kita dan kita jaga keluarga kita, anak-anak kita supaya mereka juga menutup aurat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita, keluarga kita. Allah Ta'ala jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.